ni ambil lah 2,000. Orang perempuan, kalau orang perempuan tu bekerja ataupun dia ada pencen, dia tak nak duit suaminya tu, boleh tak? Boleh. Ni ambil lah yang tak adalah banyak sangat, 2,000 untuk belanja bulan ni. Abang jangan risau, saya ada duit saya sendiri. Abang simpan je untuk keluarga kita. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau dahulu memang dia sapu, tak ada dia tolak kan dia. Aku nak tengoklah perempuan yang tolak. Tak apa bang, saya tak nak. Mana ada. Yang ramai tahu tak apa. Tu ada. Kan? Dah lama saya tunggu dah baru dapat kata kan. Tapi syukur. Yang penting suami kita bagi apa, terima kasih. Jangan banyak cerita. Kadang suami, lagi satu kepantangan suami ni, dia dengan penuh rasa seronoknya nak bungkus makanan bawa balik untuk isteri, betul tak? Kadang dia bungkus nak bagi makan. Abang beli banyak sangatnya apa benda. Selalu tu. Kita dah beli ni. Tu kadang orang lagi, kalau kau tahu aku tak beli tadi. Ya Allah Akbar. Beli banyak ni saya dengan goreng apa semua. Kau dah makan tadi berapa banyak nak makan, macam mana tak gemuk dah semua. Semua baca. Orang perempuan apa salahnya? Apa suami buat balik tu syukur. Satu hari besok dia tak bawa apa-apa, kau bising juga. Ni abang dia bawa roti canai dengan capati. Ya ke bang? Alhamdulillah dapat kita makan roti canai dengan capati. Bang, kita makan sama-sama Macam tu salahnya. Abang nak minum sekarang ke atau tunggu kejap lagi? Kejap lagi lah. Abang pun nak bagi turun dulu. Abang nak makan dah tadi, tapi nak kat makan dengan kau rasanya. Apa salahnya macam tu? Ini banyak cekadak. Balik canai. Itu seorang lagi. Kan? Ini mesti nasi lemak kat masjid kan? Allah nak baca pula tu. Hari-hari tak muak ke carilah lain. Dah bawa tu cakap terima kasih. Kan? Bila terima kasih, senang hati suami, besar pahala. Betul. Suami balik satu lagi, jangan buat muka toya. Muka tak puas hati. Ini pergi dengar ceramah ni bukan main ni, tudung berkilat-kilat semua. Ada lampu lip-lap. Kan? Berkelip-kelip manik-manik banyak 100 tudung ada. Dengan melambai tepi. Tudung melambai Balik rumah kan tengok. Dia buka tudung, dia pakai baju binatang. Suami sampai, Allahu Akbar, Allah. Ya. Senyum menang suami dia, senyum. Abang dah balik. Takkan baru nak pergi. Apa tanya suami baru balik. Kan senyum. Memandang wajah suami dengan wajah menggembirakan dapat pahala. Iya. 4 muka yang kita tengok dapat pahala. Apa dia? Pertama tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada, dia ziarah kubur. Jangan tunggu pagi raya je. Kan? Pagi raya nak pergi boleh. Jangan dengar cakap orang cakap pagi raya tak boleh pergi kubur tu, jangan dengar. Nak pergi aja. Cuma jangan diwajibkan, tu tak boleh. Nak pergi kubur mesti pagi raya. Pagi lain tak boleh. Tu salah. Tapi nak pergi bila pergi. Termasuklah pagi raya nak pergi, pergilah. Yang tak boleh tu, dia kata orang ni mengikut Yahudi lah apa. Yahudi pergi kubur, dia meratap-ratap kat kubur tu, yang tu tak boleh. Ya bang, laki aku bangunlah, rindunya bang, bangunlah bang, rindu ke abang. Tu je. Bangun kawan tu, langsung dia pula mati. Banyak benda lain nak buat kan. Itu satu. Yang kedua pandang apa? Yang kedua pandang wajah suami. Suami pandang wajah isteri. Pak pahala. Tengok bini tengah lipat kain. Allahu Akbar. Suami bini. Kejap dia ikat rambut. Rambut. Sok dah rupa memerang pun ada. Ya suami duduk kat sofa. Allah bini aku. Aduh. Lepas tu bini nampak. Apa tertengok? Allah, ada marah pula. Akan tengok. Bini aku ni, Allah. Dulu cantik, sekarang ni ada lagak cantik ni. Tapi tengok Allah. Comel tu ada lagi. Bila marah lagi comel. Dapat pahala tengok bini tu. Yang bini pula tengok suami dia dalam tengok-tengok dia tadi terlelap. Dengan kainnya, dengan apa duduk. Bini lipat kain berhenti. Ya Allah, suami aku. Dulu handsome, sekarang seburuk-buruk makhluk je.
Kan, suami ni kalau tak bersikat kan kena tiup angin dengan kiri ke kanan rambut macam tu kan. Tak apa, tengok suami dapat pahala. Ketiga tengok apa? Tengok Kaabah dapat pahala. Kita tengah buka TV tu, tiba-tiba sekarang kan banyak TV buat live kan. Live tengah tawaf kan. Kita tengok, ya Allah, tengok nampak Kaabah. Ya Allah, bilalah aku nak sampai sana. Tengok dapat pahala, apatah lagi kalau kita ke sana. Siapa nak pergi dengan saya bulan 10, 11, 12 ni boleh pergi. No, bagi nama kat belakang. Betul ni. Bulan 10 pergi dengan Samsul Raurau. Umrah dengan 2 Syamsul. Bulan 11 dengan Syarul dan Ajak Syiruk. Bulan 12 dengan Ustazah Hasni dan juga Kak Nur Sheila Amin dan Salwa Abdul Rahman. Tapi yang bagus pasal bulan 12 tu memang kita bawa ramai, insya-Allah. Jangan risau. Jangan risau pasal sampai dekat airport pusing balik, jangan risau. Insya-Allah. Sebab kita boleh lepas sign perjanjian catat dengan MAS Airbus tu, kapal terbang yang besar tu. Jangan risau, insya-Allah ada tempat. Ya. Kemudian bila cerita pasal yang keempat ni, yang keempat pula tadi tengok Kaabah dapat pahala. Yang keempat tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran pun dapat pahala. Apatah lagi membacanya. Apatah lagi mengingat isi kandungannya. Apatah lagi menghafalnya. Nabi pesan, Nabi bagi tahu apa? Akan tiba masanya umatku nanti dia membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pun ke tenggorokannya. Maksudnya tak sampai ke takak pun dia mengaji. Maksudnya apa? Kalau kat tekak tak sampai, apatah lagi pada hati. Itu je kena faham. Dia mengaji, dapat kain batik, dapat kain plekat. Bulan puasa itu kan, geng-geng tadarus. Kan? Dapat tu je lah. Dia mengaji, tapi tengok. Sedangkan kita dah nampak kan? Kita dah nampak bila kita tinggalkan Al-Quran, kita akan rasa kekok bila mengaji balik. Hari pertama, hari kedua tersangkut-sangkut baca. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Kemudian tiba-tiba tak dapat nak nyambung, berhenti sekejap, ulang balik. Masuk hari kelima makin lancar, makin lancar. Masuk hari ke-10 makin lancar. Sudahnya laju mengaji sampai hujung. Maknanya kena baca selalu. Sehari kita tinggal Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran, Na'udzubillah, kita bimbang seumur hidup Quran tinggalkan kita. Salah satu caranya tu, cuba hafal surah Yasin. Ramai yang dah hafal sebenarnya, tapi sebab tak amal, dia jadi terlangkau-terlangkau. Kalau baca sendiri tiba-tiba dah habis. Kalau dia baca Fatihah, kalau baca Yasin dengan jemaah, kalau dia tak buat kitab pun tak apa. Imam baca mula-mula dia tahu nak sambung sampai hujung. Betul tak? Sebab kita tak istiqamah dalam mengulangi benda yang kita dah hafal. Macam kita pergi umrah lah, bacaan-bacaan tu kadang-kadang kita dah ingat dah. Tapi pergi sana, kita ulang balik pun kita dapat. Tapi kalau kita tinggal memang lupa. Itu dia keadaan. Jadi makna balik tadi pada hak tadi, isteri tadi nafkah. Begitu juga Nabi pesan, sekiranya mereka mempunyai hak, menyempurnakan hak ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Ini cerita nafkah tadi. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Itu Nabi pesan. Hari ini kena tengok berapa banyak orang hari ini sebab miskin jiwa, macam-macam benda buat. Isteri didera, banyak kes penderaan isteri, banyak. Pukul isteri, kadang-kadang tak payah pukul, tapi matian. Macam-macam lah. Dengan jeritan ni dekat tepi telinga bini tu, bodoh, bangang pula. Dan orang perempuan dia pula menganggap dia suami. Dia tak tahu satu hak ni yang kita baca ni, orang perempuan berhak dilayan dengan baik dan lemah lembut. Saya selalu cakap, ulama dulu-dulu sebut macam mana orang perempuan ni digambarkan sebagai tulang yang bengkok, orang lelaki sebagai tulang yang lurus. Macam mana pun orang lelaki tak akan dapat nak meluruskan yang bengkok itu. Orang lelaki kena sesuaikan dirinya dengan kebengkokan perempuan itu. Itu sebab dia bukan takut bini menakutkan. Jadi makna kata orang perempuan ni, kadang-kadang orang lelaki ni kena ambil tahu macam mana cara nak ambil hati isteri. Orang perempuan ni dia satu je.
Kita selesaikan apa yang dia nak tu, dia okey lah tu. Itulah abang rasa macam nak pergi berjalan. Bawa berjalan, kau tidak sepanjang tahun dia cerita tu. Bawa dia berjalan. Siap, kita naik kapal terbang. Nak sangat naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Naik kat KLIA 1, turun kat KLIA 2. Tu paling murah ni. Tak payah terbang lah, nyala. Sampai dah. Dia teruk sangat kan. Selesai kerana benda isteri minta bukan besar sangat. Bang, dah lama dah tak makan cak kuih tiaw. Cak kuih tiaw mana kat Penang tu. Ya Allah, jauhnya. Alah, jom lah bang. Teringatlah dulu. Jom. Pergi kat cak kuih tiaw Sungai Dua. Cak kuih tiaw telok basuh. Tak tahu siapa basuh pun tak tahu. Tapi pai je lah. Betul. Sedap. Saya dah makan lah kat situ. Cak kuih tiaw telur basuh. Telur tu, kulit telur tu dia basuh. Bila dia nak goreng kuih tiaw tu, dia dah basuh tu, dia pecah tu, masuk dalam kuih tiaw tu. Sedap. Sampai Seremban saya tanya kedai mamak tu. Dia buat roti telur. Mamak, ini telur basuh tak? Dia pun jawab, saya sudah mandi pagi tadi. Aku salah tanya ke dia salah faham? Itu yang tak tahu tu. Menyesal pula tanya soalan tu. Kan? Tapi tu dia. Kadang orang perempuan tu je. Dan suami pula, dia bukannya minta dipenuhi apa dia nak. Kadang dia boleh dapat. Satu je orang lelaki dia minta. Dengar cakap dia. Jangan dibantah-bantah kalau dia kata tu. Cuma kalau nak cakap dengan dia, nak pindah, nak buat pindaan, ada cara dia. Malam nak tidur tu sebelah suami tu, sian tengok abang penat hari ni, gosok-gosok lah kan. Itulah tu, picit lah sikit lah. Boleh. Abang nak picit mana bang? Sini bang. Bang, siang tadi kan abang cakap, apa dia? Abang kata bulan ni belanja bulan-bulan, rumah nak kurangkan. Kenapa? Takkan abang nak kurangkan, sekarang ni pun tak cukup bang. Kalau boleh biarlah maintain abang ni. Abang tadi cakap aja. Kalau boleh cari, abang carilah. Kena cara picit ni, kena pula lokasi tertentu picitan tu. Langsung lulus. Abang naikkan tu selaun ni kan. Abang tu. Iya. Ini marah aja. Sabar. Orang perempuan kan sabar banyak-banyak. Macam suami kan. Dia nak semayang, dia tak semayang. Pujuklah dia. Abang sebagai ketua keluarga, abang kena solat dan jadi imam kat rumah ni bang. Ya ke? Iya, abang kena jadi imam. Abang tak pandai tak apa. Kita belajar sama-sama. Macam tu. Ini dia baru datang kuliah 2 hari, 5-6 kali dia nak sound suami dia. Abang, mari sini jadi imam. Oh ilaha illallah. Suami pun datang. Kata. Abang tak pandai. Tak pandai, pakai telekung duduk belakang. Apa hal pula bini laki kau pakai telekung? Dah suami pakai telekung, apalah rupanya ke telekung terkeluar nak janggut sikit. Kan? Tu dia, cakap elok-elok. Kan Nabi cakap, orang perempuan nak masuk syurga senang berbanding orang lelaki. Macam mana pula dalam satu hadis Nabi sebut, orang perempuan jaga 4 perkara. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri dan maruah suami, dan yang keempatnya taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, Nabi kata masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nabi dah beritahu. Punya senang nak masuk syurga, tinggal nak tak nak. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Mana boleh pilih pintu orang lelaki? Dapat masuk untung. Sebab tanggungjawab orang lelaki ni besar. Jadi orang perempuan jangan larang dia. Dia nak apa setuju je. Faham? Dia nak beli motor besar, setuju. Dia nak kata, abang rasa abang nak join lah grup-grup ni pergi melancong ramai-ramai. Pergilah bang. Senang nak masuk syurga. Orang lelaki bagi show sign, tonyok. Kebenaran keluar negara. Lain macam show sign dia kata kan. Cuma jangan sangka buruk. Saya tak cakap apa pun. Tapi betul, orang perempuan senang masuk syurga. Orang lelaki banyak soal jawab. Dia tanya pasal isteri dia, anak perempuan dia, mak saudara yang belum kahwin, yang bawah tanggungan dia pun kena jawab. Nampak tak? Banyak soalan. Tu belum cerita lagi di AJK masjid. Kena jawab yang AJK biasa-biasa tadi. Kena jawab. Setiausaha benda hari lagi lah.
Tu sebabnya Nabi Sulaiman kan yang antara yang last lambat masuk syurga sebab banyak soalan kena tanya. Sebab baginda pernah jadi ketua untuk 80 buah negara. Dulu. Oh, jangan minta-minta pegang jawatan, pening kepala. Iya. Macam sekarang, relax aja, kita boleh datang pula doa. Cuba kalau kita sibuk dengan jawatan macam-macam, dengan memikirkan masalah negara lagi. Mana dapat duduk sini? Jangan minta-minta. Jadi ketua kampung sibuk, tanyalah. Ketua kampung tak jadi ketua kampung. Alhamdulillah tak jadi ketua kampung lagi. Contohlah, ada orang lain tak jadi ketua kampung. Jangan marah-marah. Alhamdulillah. Ini bergaduh pasal tak dapat jadi ketua lorong. Ketua lorong je kot. Selamanya ketua lorong. Kenapa orang lain? Tak payah minta. Banyak soal jawab. Betul. Banyak soal jawab. Biarlah kita redha dengan apa kita. AJK Masjid. Alhamdulillah. Tuhan tulis kita masih AJK Masjid. Alhamdulillah. Tiba-tiba satu hari, adalah tiba-tiba ada pelantikan baru. Alhamdulillah tak? Betul? Ingat senang tu. Jadi AJK Masjid ni lagilah. Tiap-tiap karya memang ada wakil masuk air. Ada je benda tak puas hati je tengok. Perkumpulan wanita kan. Tu tengok. Ada je. Tak apa benda nak. Kutip duit je. Organ tak ada. Maklum. Ada tu yang macam tu. Wah, orang masjid pun kena. Duit banyak, program tak ada. Jawab balik kat dia. Program banyak kau yang tak ada. Dia kata. Dia ni memang komplain. Imam ni salah, imam tu salah. Imam ni baca panjang salah. Imam tu pendek salah. Imam tak bunyi, lagi salah. Semua komplain. Betul. Dulu adalah satu negeri tu saya tak nak sebut. Imam tu dia tak lepas jawatan. Sebab dia tak berapa, dah tak kedaya kan. Bagilah imam yang muda-muda tu. Dia pun tulislah surat hantar kat pejabat mufti lepas jawatan imam. Besok tu Perdana Menteri umum allowance imam naik. Dia minta balik surat tu. Tak jadi dia berhenti. Boleh lagi ni dia kata. Boleh lagi. Nampak payah juga kan. Tapi saya tak nak sebutlah negeri mana. Kan ada benda yang dah yang macam walaupun dia dah berusia tapi bacaan dia masih jelas. Okey. Kan? Tak kisahlah bunyi dia slow pun tak apa. Tapi dengan bantuan mikrofon okey. Kadang ada yang bacaan dah tak berapa jelas. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sami Allah halimah hamidah. Halimah ada midah ada. Apa ranjat halimah? Woi, menyaut halimah kat belakang tu. Contoh kan. Ni ya, kadang-kadang ada tu yang bacaan yang tak jelas sangat kan. Teringat saya kisah arwah abah saya bawa dulu. Yang kisah yang mualaf tu. Dekat masjid, dekat ada satu masjid dekat Seremban lah. Dia ada seorang mualaf ni, dia biasa menego goreng pisang. Sebelum maghrib tu dia colok-colok pisang tu dalam tepung. Bila azan dia Allahu Akbar, dia akan lepaskan pisang yang tepung tadi masuk dalam kuali. Dia masuk semayang. Timing dia elok-elok imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun pergi kat kuali tinggal nak cedok. Memang cantik berkilauan emas keemas-emasan warnanya. Apa malam tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma. Imam ni pula kelabulah pula kat situ. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abadtum. Yang mualaf ni tadi hanguihlah kau pisang aku ni kau. Hanguihlah. Dia fikir kau pisang dia ya. Habislah ni, habislah. Dia dah geram, ilmu pula kurang. Kalau orang ada ilmu, dia akan sebut ni masuk wala antum abiduna ma'bud. Dia akan
Subhanallah. Dia akan bantu imam tu. Lakum dinukum. Barulah tahu. Dia dah geram. Wala antum abidu nama a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abidu nama a'bud. Dia dah geram. Dia pun cakap, itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Mau dapat tapi batal semayang dia bercakap. Kan? Itu waliyadin taramari kau. Memang nak sampai dapat imam tu tapi batal semayang dia sebab dia bercakap. Aduh, kan? Itu dia. Tu cerita arwah abah saya bawa dulu. Aduh, kan? Jadi begitu juga layanilah wanita dengan baik dan lemah lembut terhadap mereka, kan? Yang saya sebut tadi, yang 4 tadi kan. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami jaga. Kan? Insya-Allah bahagia dunia akhirat. Jaga maruah diri tu, sekarang tahulah, dekat Mekah sekarang. Sekarang suhu dia 59 darjah. Memang panas betul, bukan berdanting lagi dah, terbakar. Tapi dia orang berangin, tak apalah. Kalau kita macam tu tak tahulah. Ui, sekarang pun mengelupu. Aircon ambil pasang masjid pun marah. Patut awal sikit on. Panas ni. Contoh. Kan? Ya. Jadi kita panas kat rumah. Kipas tak mampu menampung. Bantai berkombat. Berkombat tak apa. Sidai kain pun berkombat. Kakak. Tu maruah tu. Maruah diri. Ui, dia berkombat. Wih. Orang cerita. Tu bini siapa? Jatuh maruah suami. Nampak? Dah lah jatuh maruah suami. Imam lalu dia tegur pula. Imam lalu, Assalamualaikum bang imam. Terlajak sampai ke parit imam tu. Ya Allah, siapa pula yang menegur aku ni? Jaga ni. Yang keempat, taat perintah suami. Taat aja. Macam saya pesan tadi. Taat untuk patuh syariat. Kalau tak betul, kita rasa nak buat pembetulan untuk suami kita, ada caranya. Gunakan cara yang paling berhikmah. Tengok Nabi, macam mana cara Nabi tegur isterinya bila masakkan tu masin. Kan Nabi panggil, ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Nama manja Aisyah datang. Ada apa ya Rasulullah? Tengok panggil suami. Mana dia panggil? Ada apa bapaknya? Ada apa atuknya? Ya Allah, potong steam. Suami tengah siap pakai jubah, sarung kopiah, tengok cerminnya. Pergi mana Pak Haji? Bila suami panggil, Leha, ada apa wahai suamiku? Ada apa wahai suamiku? Bin, tumbang suami tu, tak pernah dengar ayat tu. Koma 3 hari. Kan? Ada apa wahai suamiku? Dia pun cakap, ada apa ya Rasulullah? Apa Nabi sebut? Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Oh, aku ingat Rasulullah. Mari kita makan bersuap. Seronoklah Aisyah. Masa ketika itu, Nabi kata, kau suapkan aku dulu. Nampak? Nabi dah tahu masakan tu masin. Akhlak Nabi. Nabi boleh suruh isterinya suapkan dia dulu. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi tak buat muka masin pun. Tak ada. Nabi senyum je, kunyah macam biasa. Bagi aku pula suapkan kau. Bila Nabi suap aja, langsung dicapai pinggan tu bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Hikmah. Cuba kalau kita. Kau sini kau. Mari sini. Kau tahu tak pemeriksaan kesihatan pagi tadi darah tinggi aku berapa? Rumah kasarnya. Cubalah lemah lembut. Orang lelaki pun lemah lembut dengan isteri. Ini je ke lauk? Janganlah macam tu. Itu ada harapan nak kena balon balik tu. Ni je ke lauk? Memang tu je ada. Nampak. Cubalah cakap elok-elok. Ya, abang nak tanya. Lauk ni okey dah. Ada lauk lain lagi tak? Rupanya suami tu ada target lauk yang dia nak. Kenapa bang? Abang nak tanya. Telur dadar tak ada Tengok suami tu nak telur dadar je pun. Oh, nak telur. Ini tak. Telur dadar tak ada ke? Telur. Muka macam telur dah. La ilaha illallah. Itu memang neraka bini tu. Dia cakap, telur tak ada ke? Telur, oh kejap bang kejap. Goreng sekejap je saya goreng. Tak apalah, abang tanya aja. Kalau ada, kalau tak ada, tak apa, makanlah yang ada. Alah bang, 2 minit aja saya goreng. Sayang,
Apalah maknanya 2 minit ni kalau kau tak ada di sisi abang? Abang. Anak kat meja makan tu muntah belilah. Tak daya tengoknya. Ya Allah. Katakan. Macam tu. Kan? Mesra, lemah lembut. Apa salahnya? Anak-anak dah besar. Anak-anak semua dah pergi KL. Dia tak duduk dah pakai Datuk Hutan Melintang. Semua dah. Saya tengok ni semua remaja lewat ramai. Anak-anak dah pergi KL. Dah pergi merantau macam-macam tempat. Kita dengan suami kita je. Bergurau ala Rasulullah. Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Buatlah. Balik kan buat. Dalam rumah jangan kat luar. Kan kat luar jiran nampak. Apa kerja pula pengurusi masjid ni? Contoh. Saya tak cakap pengurusi sini. Tempat lain dia cakap. Macam mana? Mana yang sebut tu siap sedut tu. Macam mana? Wow. Betul, Nabi main kejar-kejar. Nabi main lumba lari dengan isterinya. Ada hari menang, ada hari Nabi bagi isteri dia menang. Betul. Itu sebabnya saya suka tengok di kuliah subuh. Saya tengok kuliah subuh. Lepas kuliah subuh tu nampak yang suami isteri tu naik motor sama-sama. Tapi itulah dia orang perempuan. Yang dah berusia ni mulalah naik motor pegang besi. Pegang lelaki tu, abang dah boleh jalan. Nampak? Betul. Itu sebelum kahwin tu budak-budak muda sekarang pegang tangan macam ni melekap kepala kat bahu jantan. Sampai kat motor dah jadi bangang perempuan tu. Jadi OKU. Nak pakai helmet pun tak reti rupanya. Lelaki tu selawat nak pakai helmet. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut terentak kepala otak dia tu. Okey ke okey. Pakai keletap luka ke tak? InsyaAllah mengadanya. Bila dah kahwin je tengok. Bini bawa barang macam penguin. Yang janda ni bawa helmet. Sampai kat motor kali ni. Bini dia betul-betul tak boleh pakai helmet sendiri. Tangan dah penuh. Abang tolonglah sarungkan helmet ni. Pakailah sendiri. Dia marah bini pakai sendiri. Bini dalam kepayahan ni ambil. Pakailah. Barang banyak ni. Helmet dah tak ada span. Pakai tertutup terus. Ya Allah bang, gelap bang, tak nampak bang. Suami lah tengok. Bini bawa angkat kain, dia dah jalan. Tinggal bini tu. Allahu Akbar. Apalah salahnya mesra. Naik pak. Bawa jalan dulu satu hutan melintang ni. Satu hutan melintang jalan. Ingat tak dulu kita jalan-jalan sini? Ingat bang? Ya Allah, bang dah lama tak buat jalan macam ni. Rapatlah sikit, nanti jatuh nanti. Rapat. Bang. Sampai dekat simpang 4 depan sana. Bam! Bocor pula tayar. Berjalan pula. Dapat berbual. Time tu lah dapat berbual. Iya. Kita ni kadang-kadang tu, kemesraan tu kena ada. Suami isteri ni. Anak-anak dah besar. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi kalau minum. Ni bukan saya nak minum ni, contoh. Nabi dia akan, tadi kau minum kat mana? Dekat sini. Tengok kesan bibir isteri dia. Kau minum kat sini. Aku pun minum kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kita ni kadang minum air masak. Misalnya ni memang ikut sunnah Nabi. Nabi suka minum air masak. Tapi kalau ikut cara Nabi betul-betul. Cara Nabi paling kurang 3 teguk. Contoh. 2, 3. Macam tu paling tidak. Masalahnya orang kita kadang minum air kosong kata ikut sunnah, tapi yang tak ikut sunnah contoh macam ni. Itu tak ikut sunnah. Puas hati aku dapat minum. Tapi memang ya, ikut sunnah Nabi tu teguk paling kurang 3 teguk. Ingat tu. Lepas tu apa lagi? Nabi kalau isterinya nak keluar, Nabi hantar sampai ke muka pintu. Tadi yang datang tadi, ada tak suami hantar sampai muka pintu? Kan dah cakap jaga maruah tadi. Mengeleng, tak ada. Dia sabar jaga maruah suami. Jawab, adalah juga. Macam tu apa salahnya? Tak boleh simpan akhir langsung. Baru bagi tahu tadi. Kan? Iya. Nabi cakap dengan isteri dia Saudah, dia kata, janganlah terburu-buru wahai isteriku hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Sampai muka pintu.
Besok suami kita hantar. Abang, hantar pula hari ni. Sunnah Nabi. Suami tanya pula. Duit belanja ada. Bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Duit belanja ada tak? Tak ada bang. Kau jalan lah. Aku tanya je. Aku ingat kaya dia nak bagi. Dah kau kata bagi, tanya bagus. Dia tanya je lah. Tak bagi. Apa lagi? Nabi bila isteri nak naik kenderaan. Nabi tadah lututnya jadi tangga. Ya Allah, romantiknya. Tadah lutut jadi tangga untuk isteri dia naik kuda, naik unta. Tapi kita kalau nak buat macam tu, kaji dulu kapasiti berat badan isteri kita. Jangan main tadah ya. Saya tengok ni semangat ni. Kalau tahan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Perak patah pula. Dah satu kojor pula. Ya tapi suami kena ingat, isteri kita dia tak naik kuda, dia tak naik unta, dia naik kereta. Kan? Buka kalau pintunya keletap. Abang, sampai 4 pintu abang buka. Ya aku tak tahu kau nak masuk pintu mana. Ompek-ompek buka Kan? Kalau isteri nak naik motor, peganglah motor tu daripada double stand turunkan. Cepat-cepat. Abang ni susah je. Naiklah. Okey, elok-elok bawa tu. Iyalah bang. Dekat selekoh laju sikit. Jangan lurus slow dia kata. Itu tak adalah kan. Ya, apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Tak dapat dia membayang antara. Saya ceramah dekat Keluang Johor untuk grup AIM Amanah Ikhtiar. Saya kata orang perempuan mandi dengan suaminya, insya-Allah besar pahala sunnah mandi dalam bekas yang sama. Dia jawab, tak muat besen. La ilaha illallah. Siapa suruh pakai besen? Aduh. Kau jumpa dengan pengurusi masjid atau jumpa imam, nak pinjam bekas mandi jenazah. Tontu besar. Berantan. Hari ni tak lenyap, mana meninggal besok ada kan? Tak ada. Nabi dengan isteri tak apa. Yang penting mandi sama. Tak sebekas pun tak apa. Mandi sama. Shower pun tak apa. Malik kan buat. Berdebar dengan lelaki ni. Jadi ke tak jadi ni? Jadi ke tak jadi ni? Saya ceramah dekat satu Felda. Dekat Negeri Sembilan. Tak nak sebut Felda mana. Saya kata mandi bersama. Perempuan. Ikut sunnah Nabi. Suami isteri mandi bersama. Tak terdaya tengoknya. Dia jawab la ilah. Siapa suruh tengok? Mandi ajalah. Mandi malam. Tutup lampu. Agak-agak aja. Yang mana pula laki aku ni? Tak nampak pula. Mana pula orang tua ni? Buka lampu. Dah tak tua tu. Allahu Akbar. Ingat tau. Mandi sama tau. Bukan mandi bersama suami. Bukan mandikan suami. Beza. Bang, baring bang. Disigar apa kawan tu. Itu mandi jenazah tu. Kan buat baik dengan isteri. Kemudian, dan hak kamu ke atas mereka adalah, bila kita dah sempurnakan hak pada isteri, maka hak kamu ke atas mereka adalah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang lain yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Orang lelaki berhak untuk tak benarkan isterinya membenarkan orang yang kita tak suka masuk dalam rumah. Itu sebab orang perempuan, orang nak masuk dalam rumah pun kena minta izin suami. Bukan nak keluar rumah je minta izin. Siapa nak masuk dalam rumah? Bang, ni adik abang datang ni. Boleh tak bagi dia masuk? Kena tanya. Tetapi suami yang nak mudahkan keadaan, tak nak terasa hati, dia dah beritahu dah. Kalau ada dalam senarai yang abang senaraikan ini, benarkan dia masuk. Kalau mak janganlah kau tanya aku. Mak dah datang, adik apa semua, bagi dia masuk. Bukan apa, kadang-kadang kena ingat itu hak suami. Bang, ni hak dia. Ini tak. Suami pergi kerja, dia WhatsApp geng. Suami aku tak ada, line clear. Datang sekarang, bawa segala katalog yang ada. Jangan jangan minta izin suami. Keluar rumah pun minta izin suami. Tapi dalam keadaan darurat keluarlah. Janganlah minta izin juga. Rumah dah terbakar. Bomba tu puas ngelaknya keluar. Keluar kak belum dapat izin lagi. Jangan. Rentung dengan bomba tu rentung.
Kan? Yang itu darurat keluar lah. Jadi kadang-kadang suami dah beritahu kalau setakat kau nak beli sayur depan tu pergi je lah. Tak payahlah tanya bang, okey je. Jaga diri baik-baik. Kalau bangla jual kapet tu kau bagi dia masuk. Suami dah pesan, jaga tu kan. Okey. Begitu juga wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah. Dirikanlah salat 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Tu memang dah dipesan. Kan? Pesan. Yang tu memang kita buat insya-Allah. Jaga. Ketahuilah setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak ada seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecualinya dalam takwa dan beramal soleh. Maknanya kita Islam sama. Tolong jangan beza-bezakan. Kan macam saya cakap tadi, inilah yang tinggal. Kalau kita berpecah-pecah sesama kita, apa nak jadi? Kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tengok, kita dah nampak Allah Taala tunjuk dah. Bila orang Islam berpecah-pecah, apa jadi? Kita dah boleh nampak macam mana musuh-musuh Islam mainkan peranan. Seronok dia tengok kita bergaduh sesama kita. Itu sebab kena jaga. Orang Yahudi pun cakap, dia tak takut dengan Islam ni selagi mana saf subuh di masjid dan surau tak mencecah 3 saf, kami tak takut dengan orang Islam. Tu Yahudi punya standard ke tak? Ya subuh pun kita tengok, alhamdulillah sini okey. Tempat-tempat lain sekarang ni saya tengok patternnya di taman-taman perumahan, di kawasan-kawasan bandar dah tak ada masalah tentang saf ni. Subuh insya-Allah okey dah. Cuma tinggal lagi di kawasan-kawasan pedalaman sekarang ni ada masalah sikit. Cuma itu bukan disebabkan orang tak nak datang, orang dah tak ada. Orang dah tak ada. Tapi jaga. Peranan kita jaga, menghadirkan diri kita, bercampur dengan jemaah, boleh. Campur dengan masyarakat, tu tanggungjawab kita. Silaturahim sesama kita jaga. Jangan senang-senang memutuskan silaturahim. Semua sama, Nabi kata. Yang membezakan kita hanyalah amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah. Tak lama lagi ada ibadah korban. Kan? Kita raya haji. Jaga-jaga tu, jangan bergaduh sebab dek daging. Benda tu. Tu pun masjid kan kena tembak tu. Tahun lepas 10 ekor dapat 1 kilo. Tahun ni 30 ekor pun 1 kilo orang dia tu. Tu. Ada. Kena justify, explain betul-betul. Jawab, kita tak nak orang bergaduh sebab benda-benda macam tu je. Lagi satu lagi, didikan penuh. Panggil ustaz-ustaz datang tu, explain tentang korban ni. Tiap-tiap tahun kena explain. Masalahnya orang yang faham tu datang. Orang yang tak faham tu tak datang kuliah. Itu masalah tu. Potong-potong daging, zap simpan belakang. Ni upah aku tu. Mana boleh macam tu? Kena tahu. Kan? Itu tajuk lain lah. Kan? Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah SWT pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kamu kerjakan. Awasilah, jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Nabi suruh berhati-hati. Makna kenapa berhati-hati? Dunia hari ini banyak menyesatkan kita kalau kita tak berhati-hati. Tak payah jauh, tak payah pergi gereja, tak payah pergi kuil, tak payah pergi tempat-tempat ibadah orang lain, tak payah. Dalam internet pun sebenarnya, dekat handphone tu kadang-kadang boleh menyesat dan mengganggu kita, memecah belahkan masyarakat. Tu sebabnya dapat dalam WhatsApp tu ada cerita-cerita tak elok, jangan forward. Cerita tak elok pasal orang ni, jangan forward. Abu Lais As-Samarkandi beritahu apa? Bila ada orang bawa cerita buruk tentang seseorang, nombor 1, jangan terima sebab kesaksiannya tidak cukup. Saksi tak cukup, mana boleh terima? Yang kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Kenapa cegah? Sebab itu masuk dalam kategori mungkar. Kena cegah. Benda tu boleh menyebabkan kalau betul jadi mengata mengumpat, kalau tak betul jadi fitnah. Cegah, cakap orang kau jangan bawa cerita-cerita tak elok macam ni. Buatnya tak betul jadi fitnah. Kalau betul pun kau mengata, dua-dua berdosa. Baik kau jangan buat. Pesan perang. Yang ketiga, hendaklah kamu membencinya. Kenapa kena benci? Sebab perbuatan itu boleh memecah belahkan dan memudaratkan perhubungan silaturahim dalam masyarakat. Yang seterusnya apa? Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah larang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kita dah baca cerita tu, betul ke tidak? Tanya pak dalam grup sebelah, weh aku dapat cerita ni, betul ke tidak? Itu namanya nak menyemak, nak mencari kesalahan saudara kita. Dan begitu juga kalau kita dah membencinya, janganlah kita mengulangi perbuatan itu. Kita pula yang sebarkan ke orang. Ingat tu.
Tu penting ni dalam masyarakat kita. Kita tak nak dah. Tahu-tahu kita ni bergaduh kadang bukan sebab apa pun, sebab WhatsApp. Sebab WhatsApp. Kadang ayat yang kita tulis tu kita rasa lapang lega kat kita, tanpa kita sedar kita melukakan hati orang lain. Jangan cari pasal dengan orang. Okey? Sebab kita ni bukan apa, cari pasal ni bukan apa, sebab akhirat besok susah bila kita dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan ingat tu, sebab ingat Nabi beritahu akhirat besok seramai-ramainya orang datang hari akhirat besok, datang bawa semayang, datang bawa puasa, datang bawa zakat dia, datang bawa sedekah dia, amal ibadah dia, tapi muflis. Sebab banyak buat tak elok dengan orang, banyak kutuk orang, banyak cerita tak elok pasal orang, mengambil hak orang, nyaya orang, menzalimi orang, macam-macam. Sebab itu kita elakkan diri kita akhirat besok. Akhirat besok bila dibukanya mahkamah mahsyar, beratus orang depan kita. Dia ni dulu pernah cakap aku macam ni. Dia ni pernah tuduh aku macam ni. Dia pernah ambil hak aku macam ni. Dia pernah beratur panjang. Sampai satu ketika, pahala kita yang banyak tadi, yang pada berat, ringan, habis pahala kita dah. Orang beratur panjang lagi ni. Ya Allah, kenapa mereka beratur lagi? Pahala aku dah habis. Suruhlah dia balik. Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala perintahkan pula, disebabkan pahala kita dah habis, dosa orang tu pula pindah kat kita. Buat apa kita nak jadi orang yang muflis? Buat apa nak jadi orang muflis? Rugi kita. Semayang, beria, kuliah datang, tapi kita benar-benar yang dah dipesan oleh Nabi ni, kita tak nak ambil. Ya? Kemudian kata Nabi, wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepadaku dan kepadamu. Nabi terus faham betul-betul. Ya? Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Nabi dah pesan, peganglah elok-elok. Tuan-tuan, saya cerita dekat luar sana, ada satu golongan, dia pegang Quran saja. Dan budak-budak universiti ramai yang ikut. Dan memang ada golongan-golongan tertentu ni, dan kalau dia berhujah dengan kita, kita tak menang hujah dengan dia. Sebab dia ni kalau ilmu kita tak banyak lah kan, kita berlawan cakap dengan dia, sebab dia hafal Quran pun ada, tapi hadis dia tak nak ambil. Quran ni tu sebab golongan ni ada yang tak bertudung pun ada. Dia kata mana ada dalam Quran kena pakai tudung. Dia suruh labuhkan pakaian aja, tak ada cakap pun pakai tudung. Dia pun sebut ayat ni, tu buat ayat dia pun susah cakap dengan kau ni. Kan? Dia jadi macam tu. Hati-hati tu sebab anak-anak kita tengok dia belajar agama dengan siapa. Tanya dia, kau belajar apa? Siapa ustazah kau? Ustazah tu apa dia? Tanya. Ini kan tiba-tiba balik kan dia cakap, mak, tak payah semayang pun tak apa, niat aja. Pening kepada kita. Jangan main-main. Sekarang ni semua nak ambil mudah aja. Islam itu mudah, tapi janganlah nak dipermudahkan lagi. Kan? Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus dariku. Saksikanlah ya Allah bahawa telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kita yang baca, orang yang dengar daripada Nabi disuruh sampaikan. Sampailah pada kita hari ini. Kita pula yang dapat sampaikan ke orang lain. Itu sebab ada setengah masjid surah tu ada frame kan khutbah terakhir Nabi tu. Itu pun baca. Sebab tu pesanan. Kalau kita bacalah daripada mula sampai habis balik semula khutbah terakhir Nabi tu, kita akan nampak menyeluruh dah pesanan Nabi tu. Meliputi seluruh kehidupan kita sebenarnya. Dan benda itulah yang ditekankan berulang kali dalam Al-Quran, nak suruh kita menjadi hamba yang tidak rugi. Kan? Menjadi hamba yang tidak rugi. Oleh itu, sama-samalah kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Kan? Hidupkanlah sunnah Nabi. Kan? Sebab itulah juga salah satu tiket soalan bocor kat tu. Bila akhirat besok, kita tercari-cari, kita dibangkitkan dalam keadaan terlanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Kan? Mungkin ada yang berpakaian yang lebih baik pada yang lain, wallahu alam masa tu, mungkin ada bergantung pada amalan. Ada yang naik kenderaan tunggangannya, ada juga yang berjalan kaki, ada juga yang berlari, ada juga yang berjalan dengan muka. Betapa hinanya berjalan dengan muka. Berjalan dengan kaki pun boleh luka-luka kaki, bayangkan berjalan dengan muka. Masa tu matahari sejengkal je. Sekarang matahari yang berjuta-juta batu jengkal pun kita heboh dah panik. Sejengkal. Masa tu terlanjang bulat, tanpa sibuk kita nak tengok orang lain punya.
Wih, itu bukan ketua kampung. Tak ada. Tak ada masa untuk itu. Semua sibuk dengan diri sendiri. Masa tu. Dan masa itulah ringkas cerita, kita cari bantuan, minta tolong sana, minta tolong sini. Sampai Nabi Adam kata tak dapat tolong, nafsi sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim kata nafsi sendiri-sendiri. Sampai kita jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, bantulah aku. Apa Nabi Musa kata? Kau pergi cari Muhammad. Nabi Muhammad juga tempat kita minta tolong. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Nabi pun dengar, aku macam pernah dengar suara. Ke mana dengar ni bergantung kepada sejauh mana nak Nabi kenal ni, sejauh mana kita berselawat ke atas Nabi, dan juga kepada sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi. Nak bagi Nabi kenal. Buah tama memang amal bulan puasa. Habis bulan puasa ruyup. Buah tama kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayuk hilang, tak ada dah. Sunnah time bulan puasa ya. Buka puasa kamai ni buah tama dulu, makan hari-hari tak ada, buah tama pun tak ada kan. Selawat ni nak cerita, kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub, dia buah tajuk takut kepada Allah. Macam mana malaikat tu digambarkan, besarnya malaikat tu. Malaikat Jibril dikatakan, ada yang mengatakan tu malaikat Jibril paling kecil lah. Malaikat Jibril tu pernah besar, sayap yang sebelah kanan menutup bahagian barat bumi, sayap belah kiri menutup bahagian timur bumi. Kepalanya sampai ke arasy Allah dan kakinya sampai dasar bumi ketujuh. Punya besar. Dan bulu-bulu malaikat ni menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Punya banyak bulunya. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, maka diarahkan malaikat ni supaya menyelam masuk ke dalam kolam nur arasy Allah tadi. Bila menyelam di dalam kolam, bila bangun, dia mengibas-ngibaskan sayapnya. Setiap titisan nur yang jatuh itu memohonkan keampunan ke atas umat Muhammad yang berselawat kepada Nabi. Punya banyaknya malaikat doakan untuk kita. Tapi kita pemalih kadang-kadang. Kadakut Nabi sebut al-bakhil, orang paling kadakut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Orang paling kadakut sebut nama aku, dia tak selawat. Itu sebab disebut dalam kitab tu juga, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak kepada banyaknya berselawat kepada sebaik-baik ciptaan, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cukup setakat tu. Terima kasih banyak atas kesediaan pihak penganjur mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah di lain masa kita bertemu lagi. Saya pun seronok datang ceramah kat sini. Kan dapat makan nasi lemak. Elok kodeh sambal tu tadi. Menyala muka. Sah kodeh tadi kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Minta maaf salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.